Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Diah Muhammad Jais dan anda sedang menyaksikan Diari Jemputan Ilahi. Saya sebenarnya bersama dengan beberapa petugas media tempatan di Malaysia telah menerima jemputan daripada Kementerian Media Arab Saudi pada Februari lalu yang memaklumkan bahawa nama-nama kami dipilih untuk melaksanakan ibadah haji serta membuat liputan berkenaan dengan proses pengendalian ibadah haji khususnya kepada jemaah-jemaah yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini iaitu tahun 2025. Baik, pertama kali mendapat jemputan tersebut ketika itu apa yang saya boleh kongsikan mungkin agak sedikit terkejut ada. Terharu pun ada kerana ialah peluang untuk menunaikan ibadah haji ini bukan satu peluang yang senang untuk kita perolehi, dan apabila kita diberi peluang keemasan lah, boleh dikatakan sebagai peluang keemasan, ketika itu saya merasakan meskipun saya terkejut, gementar, tapi dalam masa yang sama juga teruja kerana bila lagi dan mungkin ini masanya untuk kita menunaikan ibadah tersebut. Sepanjang kami berada di sini, sebelum menunaikan ibadah haji itu ada banyak aktiviti ataupun ada banyak perkara yang perlu kami lakukan selaku petugas media yang dibawa oleh Kementerian Media Arab Saudi, dan antara beberapa perkara yang ditunjukkan ini juga dia dibahagikan kepada beberapa tugasan lah yang dilaksanakan oleh Kementerian Arab Saudi, antaranya dari segi keselamatan, yang mana kami ada satu ketika itu dibawa ke pusat kawalan Arab Saudi, yang mana di situ kami diberitahu bahawa pusat panggilan kecemasan 911 ketika itu telah pun bukan sahaja menambah bilangan staf yang bertugas sempena dengan musim haji pada tahun ini, tetapi mereka juga komited akan melaksanakan segala barang panggilan kecemasan tersebut akan dijawab tidak kurang daripada 2 saat, dan kemudian respon akan diberikan dalam masa 45 saat kepada pihak yang berkaitan. Selain itu juga kami ada dibawa ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, di mana di situ juga kami dibawa ke pusat kawalan, dan di pusat kawalan itu mereka memaklumkan bahawa sebenarnya pergerakan haji, jemaah haji ini telah pun mereka periksa seketika seorang jemaah itu mendapat visa untuk melaksanakan haji, sehingga daripada mereka mendapat visa sehinggalah mereka mendapatkan tiket penerbangan dan kemudiannya berlepas daripada negara masing-masing menuju ke Arab Saudi, dan apabila sampai di Arab Saudi itu mereka akan pastikan berapa lamakah jemaah tersebut menunggu di lapangan terbang, dan kemudiannya akan menaiki kenderaan menuju ke penginapan masing-masing. Perkara menarik lain yang dikongsikan oleh Kerajaan Arab Saudi ketika kami berada di sini adalah ada satu pameran ataupun pertunjukan daripada pasukan keselamatan Arab Saudi, yang mana pertunjukan tersebut mereka menampilkan aset-aset ketenteraan mereka, aset-aset daripada agensi keselamatan Arab Saudi ini sendiri, yang mana mereka bukan sahaja menunjukkan aset tetapi mereka juga ada membuat demonstrasi, dan mereka juga menunjukkan bagaimanakah mungkin sekiranya ada adegan kecemasan, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak keselamatan ini. Dan perkara ini sebenarnya ditunjukkan kepada seluruh dunia untuk memberikan satu kepercayaan kepada Kerajaan Arab Saudi ini bahawa mereka sememangnya sudah ataupun mereka sememangnya sentiasa 100% bersedia untuk menerima jemaah haji
dan juga untuk memastikan bahawa musim haji khususnya pada tahun ini 1446 Hijrah akan berjalan dengan lancar. Kami juga ada dibawa ke beberapa lagi tempat yang saya kira cukup menarik perhatian. Yang pertama saya rasa adalah berkenaan dengan projek Masar, yang mana ia adalah satu bandar moden baharu yang ketika ini sebenarnya sedang dibina dan lebih kurang 97% daripada binaan asasnya telah pun siap di Kota Mekah, yang mana ia adalah satu bandar moden yang akan meliputi pelbagai aspek pembangunan. Akan ada rumah, akan ada hotel, akan ada banyak lagi aspek-aspek di sana yang mana ia akan merangkumi mungkin satu kitaran kehidupan manusia. Dan mereka juga menjangkakan bahawa ketika bandar itu sudah siap nanti akan ada lebih daripada 60% majoriti yang akan berada di sana adalah mereka yang datang daripada luar negara, yang datang ke Arab Saudi, khususnya di Mekah itu untuk menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Aspek yang difikirkan untuk pembinaan bandar ini cukup menyeluruh. Seperti tidak ada benda yang tertinggal pun sebenarnya dalam pembinaan Masar ini. Mereka memikirkan 100% dari segi keperluan yang paling asas, sehinggalah yang paling hujung tu nanti apa. Dan itu bagi saya cukup menarik kerana ia melihatkan bagaimana pembangunan ini, pembangunan bandar Masar ini bukan sekadar dibuat untuk menunjukkan adanya ataupun wujudnya pembangunan, tetapi sebenarnya ia dibangunkan untuk memastikan bahawa ia mampu mencapai objektifnya sebagai sebuah bandar moden yang mampu untuk menghimpunkan lebih ramai jemaah dan juga mampu memberi keselesaan kepada seluruh umat manusia yang datang ke Kota Suci Mekah. Tapi kalau dilihat, kalau secara peribadinya, perkara yang paling saya teruja ketika berada di Kota Mekah itu adalah apabila kami dibawa ke kilang pembuatan kiswah. Masih tertanya-tanya berkenaan dengan kaedah sulaman ayat-ayat suci di atas kain kiswah ini, dan saya sendiri pun harus mengakui bahawa agak sedikit teruja melihat ketekunan dan juga ketelitian petugas-petugas ini menyulam secara sulaman tangan terhadap ayat-ayat suci tersebut, dan bagaimana mereka sangat-sangat mementingkan kualiti kerja-kerja mereka ini. Mungkin semangat mereka ini juga membuatkan kami ketika itu agak terharu. Meskipun sebenarnya dalam dewan itu agak ramai, kerana semua petugas media saya rasa ketika itu agak teruja untuk melihat sendiri di depan mata mereka proses sulaman ayat-ayat suci di atas kain kiswah ini. Keadaan saya rasa secara atmosfernya itu agak tenang kerana kita melihat bagi saya satu sejarah lah, kerana kita tahu bahawa kain kiswah ini akan ditukar setiap tahun, dan pembinaan ataupun apa yang dibuat pada tahun ini ketika itu adalah untuk tahun hadapan, dan ia adalah satu sejarah kerana kita dapat melihat sendiri proses pembuatan kain kiswah itu yang saya kira bukan petugas media saja, sesiapa sahaja yang dibawa masuk ke situ pastinya akan teruja untuk melihat sendiri bagaimana mereka yang bertanggungjawab untuk membuat sulaman itu betul-betul teliti dalam melaksanakan tugas mereka. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small
You seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Bila selesai dengan tugasan-tugasan ataupun tugasan-tugasan sebelum masuk tarikh-tarikh penting untuk ibadah haji ini, ketika itu kamilah khususnya bagi petugas media Malaysia ni mestilah agak teruja untuk melaksanakan ibadah haji, dan kami harus mulakan dahulu dengan ibadah umrah dahulu. Dan ibadah umrah ini bagi saya ketika itu cukup teruja kerana ini adalah kali pertama yang saya akan melihat Kaabah di depan mata saya. Satu perasaan yang sayu kiranya ketika itu melanda dirilah, kerana akhirnya selepas beberapa tahun hidup, berpuluh tahun hidup, dan kemudian mendapat peluang yang mungkin orang lain, ada yang mungkin tak berkesempatan untuk mendapat peluang yang sama. Jadi agak terharu, dan ketika itu saya cuba untuk mengambil sedikit masa untuk bertenang, sedikit masa untuk betul-betul merasakan bahawa saya dah di sini. Jadi apabila tiba tarikh-tarikhnya untuk melaksanakan rukun-rukun untuk ibadah haji ini, kami telah pun bergerak daripada, kami sebenarnya tidak menginap di kawasan Mekah. Kami menginap di Jeddah, iaitu lebih kurang sejam perjalanan daripada Jeddah ke Mekah. Dan ketika itu kami menaiki kenderaan yang disediakan oleh pihak Kementerian Media Arab Saudi untuk bergerak dari Jeddah ke Arafah untuk bersedia untuk Arafah, iaitu wukuf di Arafah, di mana di sana kami disediakan penginapan yang cukup selesa, kawasan tempat tidur yang saya kira selesa bagi ibadah tersebut, dengan makan yang tak pernah berhenti dan keadaan ataupun situasi yang cukup selesa untuk berwukuf. Dan pada harinya itu sendiri, pada hari wukuf itu, pada waktu pagi saya berkesempatan untuk melawat Bukit Arafah. Jutaan saya kira jemaah datang beramai-ramai untuk berjalan daripada kawasan penginapan masing-masing ini menuju ke Bukit Arafah itu pada pagi sebaik saja waktu subuh. Dan ada juga sebenarnya yang mengambil peluang untuk melaksanakan solat subuh di bukit tersebut. Dan disebabkan terlalu ramai jemaah, jadi pihak keselamatan ketika itu sebenarnya mengawal mereka-mereka yang boleh untuk mendaki naik. Dan saya kira mungkin ada jumlahnya yang mereka sekiranya dah masuk dan cukup jumlah itu, maka mereka akan tutup laluan, dan yang lain tu perlu menunggu di bawah, dan ataupun kalau tak nak menunggu naik atas pun cuma berdoa di bawah itulah. Dan sebaik sahaja meluangkan masa lebih kurang dalam sejam, 2 jam di sana, saya bersama rakan-rakan media Malaysia yang lain kembali ke kawasan penginapan kami dan kemudiannya bersedia untuk wukuf. Satu momen yang saya kira cukup mengharukan jugalah buat saya ketika itu, kerana itu adalah masa-masa yang terbaik untuk berdoa, khususnya buat umat Islam. Dan bila diberi peluang untuk melaksanakan wukuf ini dalam keadaan yang selesa, meskipun cuaca agak panas, tetapi ketika itu saya rasa saya sangat terharu kerana saya mendapat peluang tersebut. Ada juga masa yang saya mungkin tertanya-tanya, kenapa saya ini boleh ada rezeki tersebut. Dan mungkin ialah rezeki itu bukan daripada siapa-siapa, rezeki itu daripada Allah. Dan ketika itu saya rasa cukup bertuah kerana saya dipilih. Saya salah seorang yang menerima rezeki tersebut untuk melaksanakan wukuf ini di Arafah dengan keadaan yang cukup selesa.
selesai sahaja hari Arafah, wukuf di Arafah ini, pada waktu malamnya kami mula bergerak ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Baik sahaja dalam beberapa jam selepas itu, semua jemaah secara beransur-ansur bergerak ke penginapan mereka ke Mina pula. Ketika bergerak untuk melontar jamrah itu, kami laksanakan perkara tersebut selepas solat subuh, dan ketika itu mengambil masa untuk berjalan lebih kurang dalam 30 minit daripada kawasan penginapan ke kawasan untuk melontar jamrah. Dan apabila ramai-ramai bergerak, berjalan dengan kain ihram, dan kemudiannya daripada seluruh arah berkumpul di tempat untuk melontar jamrah itu, ketika itu macam meremang bulu roma lah, kerana kita dapat saksikan bagaimana umat Islam ni, dia seakan-akan menggambarkan umat Islam daripada pelbagai penjuru datang berkumpul di satu kawasan. Dan kalau kita bayangkan jumlahnya dengan apa yang boleh dilakukan dengan jumlah tersebut, maksud saya dari segi kesepaduan antara umat Islam ini, ia adalah perkara yang cukup mengharukan ketika itu. Dan selesai saja melontar jamrah yang pertama, kemudian kami melaksanakan tahlul awal, dan kemudian bebas daripada larangan ihram, dan kemudiannya kembali ke kawasan penginapan untuk menantikan apakah mungkin tugasan-tugasan harian yang perlu kami laksanakan. Ada satu ketika itu yang kami membuat keputusan untuk melaksanakan solat subuh di kawasan melontar jamrah itu. Jadi kami bergerak awal, dan sebenarnya ramai juga jemaah-jemaah yang bergerak lebih awal ataupun memilih untuk bergerak pada waktu subuh, kerana ketika itu cuaca tidak panas seperti di siang hari. Pada hari Tashrik itu, antara yang mungkin menjadi satu cabaran utama adalah cuaca yang cukup panas pada waktu siang, khususnya pada waktu tengah hari. Ketika itu cuaca ataupun suhu direkodkan sehingga 43 darjah Celsius. Dan sebab itu jugalah Kerajaan Arab Saudi kalau boleh setiap masa mengingatkan jemaah-jemaah ini untuk sentiasa melindungi diri mereka dengan minum air yang secukupnya, dan kalau boleh bawa payung untuk mengelak daripada terkena sinaran matahari itu secara langsung ke diri mereka, dan kemudian akan mengakibatkan komplikasi kesihatan yang berbeza pula. Selain itu juga, kami sebenarnya telah pun keputusan untuk membuat nafar awal, yang mana kami kembali ke kota Mekah lebih awal untuk melaksanakan 2 tawaf untuk rukun haji, dan juga kemudian tawaf wada, yang mana ketika itu kami sampai dalam lebih kurang waktu tengah hari. Waktu pagi itu kami melontar dahulu. Selepas selesai saja melontar jamrah itu buat kali terakhir, kemudian kami bergerak ke Mekah, dan kami diberi masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikan rukun haji. Dan ketika itu kita tahu bahawa apabila dah selesai tawaf wada itu adalah satu simbolik ucapan selamat tinggal kepada Kaabah itu. Dan pastinya satu perasaan yang agak sedih juga apabila kita meninggalkan kota Mekah itu. Tetapi bagi saya, kita lihat dari segi mungkin sudut yang berbeza, ia memberikan satu semangat kepada saya ataupun mungkin juga kepada jemaah-jemaah lain untuk kembali lagi ke kota suci Mekah ini untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun dalam usaha untuk melaksanakan juga ibadah haji. Tetapi dengan masa yang sedikit, dengan peruntukan masa yang tak cukup banyak ini pun, saya dah bersyukur dan rasa puas kerana berkesempatan juga untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk berada di Masjidil Haram di kota suci Mekah itu sendiri. Dan selain daripada berada di kota suci Mekah, selesai sahaja kami melaksanakan ibadah haji itu,
Kami juga diberi kesempatan untuk melawat ke sebuah lagi kota yang cukup bersejarah bagi umat Islam, iaitu di Kota Madinah. Kita tahu di Kota Madinah ini ada Masjid Nabawi, ada Masjid Quba, dan perkara pertama yang kami lakukan sebaik sahaja tiba di Madinah ini adalah untuk melawat di Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibina di dunia ini. Dan apabila kebetulan kami sampai itu adalah azan solat Zuhur, dan kami sempat untuk melaksanakan ibadah solat Zuhur di situ, adalah satu peluang yang saya kira dia bukan kebetulan yang biasa-biasa. Dia adalah satu kebetulan yang memang rezeki buat kami, kerana diberi peluang pada masa yang tepat. Sebaik sahaja tiba azan dan kemudian sempat untuk melaksanakan solat Zuhur. Perkara tersebut bukan perkara yang dirancang. Kemudian kami bergerak ke Masjid Nabawi, dan di sini kita tahu Masjid Nabawi ini tempat makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan apabila berpeluang untuk solat dan kemudiannya berpeluang untuk masuk ke Raudah, berpeluang untuk menziarahi makam Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat. Ada banyak perasaan yang bercampur baur, tetapi dia perasaan yang memang 100% positif lah ketika masuk. Sepanjang berada di bumi Arab Saudi ini, bermula daripada menaiki penerbangan dari Malaysia menuju ke sini, jujur saya katakan ada banyak perkara yang bermain di fikiran ketika itu. Saya belajar untuk lebih bersikap, mungkin bukanlah bersikap terbuka, tetapi belajar untuk lebih mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku setiap saat dan setiap ketika, untuk memastikan bahawa apapun perubahan yang berlaku, keseluruhannya ataupun keputusan ataupun di hujungnya nanti saya tetap mendapat hasil yang diinginkan. Selain itu juga perkara-perkara lain yang saya belajar ketika berada di sini adalah, saya rasa mungkin daripada semangat jemaah itu sendiri. Even dalam kumpulan kecil kami selaku petugas media ini juga, kami yang sebelum ini ada yang tak pernah kenal antara satu sama lain, tapi dalam masa yang cukup singkat, dalam masa 2 minggu itu, kami sudah seakan-akan sebagai keluarga di sini. Meskipun kami mewakili agensi-agensi yang berbeza di Malaysia, tetapi kami tak pernah ada rasa berat untuk menolong satu sama lain, menyelesaikan tugasan satu sama lain. Perkongsian itu sentiasa ada, perbincangan itu sentiasa ada, dan saya rasa ini juga adalah satu ukhuwah yang perlu dipegang sampai bila-bila. Baik, jadi ini adalah keseluruhan cerita, penghujung kepada cerita saya, pengalaman peribadi saya dan juga perkongsian daripada kawan-kawan ataupun petugas-petugas media Malaysia yang lain sepanjang kami berada di sini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, mungkin saya boleh panggil kru Bernama TV seorang lagi. Ini adalah jurukamera saya, Muhammad Salim, dan kami bersama-sama mewakili Bernama TV yang menerima jemputan daripada Kementerian Media Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan sekalian penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi atas jemputan ini. Dan kami sangat-sangat berterima kasih terhadap apa yang telah disediakan kepada kami, dan kami berharap agar cerita ini akan memberikan satu pandangan yang baru kepada anda di luar sana untuk mungkin sama-sama datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah dan kemudiannya haji di masa yang akan datang. Saya Diah Muhammad Jais bersama jurukamera Muhammad Salim. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.
cry. 'Cause you